Untuk mengulas lanjut, kita bawakan pakar kita, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School yang bersedia pada ketika ini. Dr. Razman, pertama sekali kalau kita melihat kepada OPR ini, jangkaan teruslah kekal ataupun naik ataupun turun ataupun bagaimana? Sebab ramai orang risau ni, ramai ada pembiayaan dan sebagainya, nak buat projection mereka tentang bayaran bulanan dan sebagainya, itu penggunalah. Tapi perniagaan pelabur juga ada kerisauan mereka. Jangkaan Prof sendiri. Ya betul Najib. Kalau dari sudut pengguna memang mengharapkan OPR akan turun, tetapi kalau kita melihat sentimen dan juga majoriti analisis juga menjangkakan Bank Negara Malaysia ataupun MPC akan menetapkan kadar 3% pada masa ini, mengambil kira beberapa faktor dalaman dan juga luaran. Dari situ saya lihat kemungkinan akan kekal. Okey. Doktor, bagaimana untuk melihat bahawa saranan pakar ekonomi yang bahawa mengatakan dia akan dikekalkan mungkin, tapi kalau kita melihat faktor yang saya sebutkan tadi, the Fed dan sebagainya yang masih lagi agresif dan keadaan ekonomi semasa, bacaan doktor sendiri, adakah kita akan menjangkakan bahawa kedudukan ini kekal dan bergerak ke hadapan, adakah akan ada perubahan berdasarkan data ekonomi semasa? Okay, kalau kita melihat data ataupun indikator makroekonomi di peringkat domestik, memang negara sudah mula menunjukkan CPI ataupun kadar inflasi yang semakin menurun, 9 bulan berturut-turut turun kepada yang paling terkini 2%. Bermakna inflasi sudah dikawal. Dan secara teorinya, kalau inflasi makin menurun, ini bermakna kurangnya permintaan, perlahannya aktiviti ekonomi, dan untuk merancakkan kembali aktiviti ekonomi secara teorinya sepatutnya OPR diturunkan supaya menggalakkan lebih ramai meminjam dan juga berbelanja, dan peniaga mengembangkan lagi perniagaan melalui pembiayaan baru. Namun satu lagi faktor yang akan diambil kira oleh MPC Bank Negara adalah faktor eksternal ataupun faktor luaran di peringkat global, seperti situasi yang berlaku di negara dagang utama Malaysia iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Kalau kita lihat, China sudah mula mengalami sedikit deflasi negatif, inflation rate, dan juga di Amerika Syarikat pun menunjukkan penurunan inflasi. Dan bagaimana pula dengan kadar faedah? Kalau tengok sentimen di Amerika Syarikat, Federal Reserve mungkin tidak akan menaikkan kadar faedah dalam masa terdekat, mungkin akan mengekalkannya. Tetapi kadar faedah di Amerika Syarikat 5.5%, dan kita OPR sekarang 3%. Kalau MPC turunkan 3% katakanlah kepada 2.75, ini akan menyebabkan pelaburan di Malaysia agak kurang menarik ataupun kompetitif, terutamanya yang melibatkan pembelian bond ataupun sukuk dan juga simpanan tetap, kerana OPR yang rendah akan menyebabkan pelabur lebih cenderung untuk melabur di luar yang menjanjikan kadar pulangan yang lebih tinggi. Di situlah dilemanya, adakah mahu mengurangkan kadar faedah untuk merancakkan aktiviti supaya kita tidak mengalami situasi seperti China iaitu deflasi. Tetapi pada masa sama, kalau kita turun, ianya akan menyebabkan pelaburan juga tidak berminat untuk datang ke negara kita. Doktor, bagaimana jangkaan doktor sendiri untuk ekonomi bergerak ke hadapan berbaki dua sukuan lagi? Kalau kita melihat suku kedua turun 2.9% berbanding dengan 5.6% pada suku pertama. Ramai yang mempersoalkan, data ekonomi ini nampak macam baik keseluruhannya ni, tapi suku kedua ini dia menyusut sedikit. Bagaimana bacaan doktor sendiri untuk suku ketiga dan suku keempat, kerana pada akhirnya ini juga akan mempengaruhi kedudukan OPR kita? Betul. Kalau kita lihat sentimen ataupun jangkaan pertumbuhan KDNK kita untuk tahun ini sepatutnya sekitar 4 hingga 5%. Tetapi apabila KDNK suku tahun kedua masih mengembang, tetapi pengembangan itu agak perlahan 2.9%, maka jangkaan KDNK 5% itu mungkin sukar kecuali sesuatu dilakukan, iaitu merancakkan kembali ekonomi domestik melalui mungkin kadar OPR yang lebih kompetitif. Oleh itu saya melihat untuk suku tahun ketiga ini adalah amat penting untuk Bank Negara melihat situasi ekonomi semasa di peringkat domestik ini, adakah
perlu satu kata lonjakan ataupun yang kita lihat yang bank negara boleh lakukan iaitu menurunkan kadar OPR seperti kalau kita lihat berlaku pada tahun 2019 pun semasa tu inflasi agak rendah dan MPC turunkan daripada 3.25 turun kepada 3.2 3%. Oleh itu penting untuk kita melihat data ekonomi untuk sebulan dua ini sebelum kita boleh menjangkakan adakah OPR akan dikekalkan ataupun diturun. Saya tidak melihat OPR akan dinaikkan, tetapi apa yang mungkin akan terjadi sama ada kekal ataupun turun saja lepas ini. Okey, Dr. Razman, terima kasih kerana bantu kami untuk memahami perkara tersebut. Sudah pasti kita nantikan pengumuman oleh MPC pada hari ini dijangka dan Astro Awan yang akan membawakan perkembangan lanjut secara terperinci dan kesannya kepada pasaran jika kekal apa maknanya dan jika berlaku kenaikan apa juga maknanya kepada bukan sahaja ekonomi, bukan sahaja ekonomi secara keseluruhannya tapi anda juga kepada poket anda, pelaburan anda.